sebelum webinar terlibat dalam trading, boleh join untuk webinar hari Sabtu. Okey, pada pukul 10 pagi. Waalaikumsalam Wan. Alright, boleh dengar jelas? Hari ni saya off station lagi sekali. Off station dan kita buat webinar menggunakan satu skrin sahaja. Kalau ada apa-apa soalan boleh type dan saya akan cuba untuk menjawabnya. Apa petanda 4-5 candlestick bearish tapi bar volume hijau dan makin naik? Bar volume warna hijau. Jom kita lihat contoh lah. Sekejap Okey. Rasanya kat sini ada satu contoh. Alright. Kalau kita lihat dekat bawah ni, saya besarkan skrin. Okey. Kalau kita lihat dekat bawah ni ada volume. Volume merupakan peranan yang penting dalam kita membuat confirmation, dan kalau kita nak melihat price action, volume merupakan satu indikator yang penting untuk kita lihat. Okey. Selalunya kebiasaannya kalau contohnya volume menaik warna hijau, iaitu volume tengah naik lah. Tengah naik. Yang warna merah tu volume menurun. Yang ni bukan volume menurun. Maksudnya candlestick menurun dan dia punya volume ni kalau meningkat, maksudnya volume turun tu tinggi. Okey? Tu kebiasaannya. Tapi tak pasti pula kalau contohnya bar candle, candlestick warna merah, maksudnya candlestick menurun tu tinggi banyak, tapi volume hijau. Tu saya tak pasti. Tapi kebiasaannya kalau uh, bar menurun ataupun candlestick menurun, selalunya kita akan nampak volume warna merah sebelah bawah ni. Dan dia punya tu tengoklah antara tinggi ataupun rendah. Okey Wan? Tak pasti pula kalau contohnya dia berubah. Tak berubah color. Tapi biasanya kebiasaannya standard color lah. Hijau, kalau macam ni kan. Hijau naik, yang ini pun hijau. Maksudnya volume menaik tu, volume buy. Buy volume tinggi. Okey? Kalau buy volume uh, rendah, dia kat sini pun akan rendah. Ni candlestick naik tapi volume rendah, tu kita lihat kat situ. So perbezaan dia kat situ dah. Kita nak lihat volume, sama ada volume meningkat ataupun tak. Okey, selalunya tempat-tempat volume yang kita nak lihat adalah kawasan-kawasan breakout, kawasan-kawasan resistance ataupun support, sama ada menurun breakout ataupun dia reject. Tu kita akan nampak spike volume meningkat dekat kawasan tu. Okey? Tu benda-benda yang perlu kita perhatikan. Kalau boleh hari ni pun kita akan cover bab indikator, iaitu penggunaan indikator yang melibatkan trend. Okey, seperti moving average, MACD, tu antara indikator trend yang kita akan discusskan pada hari ini. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Sekejap saya tengok soalan. Soalan kena tengok, kalau tak ada boleh satu skrin. Okey Wan, boleh yang lain, Anwar Helmi, sound clear Faizal, Kian, clear suara? Alright, cantik. So, jom kita jeling-jeling dahulu apa yang menarik pada hari ini. Kita nak jeling apa nak tengok kepada Forex Factory ke? Forex Factory dululah sebab ada news baru saja keluar. Okey, kita refresh sekejap. Okey, kalau kita lihat sekarang 7.45 tadi ada news interest rate di euro yang memang kalau kita lihat daripada statement lebih lemah, maksudnya tak berapa cantik, tak berapa cun. Tapi belum ada pergerakan yang nyata sebab euro sekarang tengah mengukuh sepanjang hari ini. Lebih kukuh berbanding dengan currency-currency lain. Okey, tapi pada pukul 8.30 nanti kita ada press conference. Tu yang kita nak lihat. Adakah statement ataupun apa yang dikeluarkan kenyataan oleh Lagarde. Okey? Tu yang kita nak lihat. Sama ada statement bertukar ataupun macam mana. Tapi setakat ni daripada statement dia tak berapa cantik. Maksudnya tak berapa kukuh lah
statementnya lebih lemah. Tu yang keluar sebentar saja tadi. Kalau candlestick hijau saya buy, tiba-tiba ianya jadi putih. Okey, hijau. Sekejap saya kena buka dekat saya buka semula. Uh, Sekejap sebab sharing, saya tukar sharing screen. So baru saya boleh nampak. Candlestick sebab kita kena buka MT4. Uh, yang default. Sekejap Oh, kita punya Chef JPY. Hari tu ada bagi Chef JPY kan? Oh, naik. Okey, cantik kita. Alah, dah hilang warna dia. Sebab saya tutup PC. Kita cari buy dekat bawah ni dan naik ke atas kan untuk Chef JPY. Tapi dia tengah dah profit lah. Maksudnya dah sampai TP. Sebenarnya TP kat sini. Tadi pagi saya tengok dah sampai ke TP. Maksudnya dah sampai ke target kita. Tak apa. Kita buka ke chart biasa. Buka ni warna hijau. Saya pun tak pasti yang standard ni macam mana. Hijau. Ni ke? Sekejap, buang grade. Tapi alih-alih dia putih. Dia macam ni. Siapa ni? Sarifah. Mana soalan saya tadi? Ni. Okey, Sarifah Aminah. Dia problem macam ni tau. Kita bukan trade sebatang candle. Faham Kita bukan trade sebatang candle tau. Itu susah. Macam saya nak cuba, saya pernah juga cuba. Setiap batang candle tu kita nak tahu apa kan next pergerakan dia kan. Tu susah serius, susah gila. Okey. Dan saya tak mampu untuk membuat analisis batang candle sebatang candle. Apa yang saya buat adalah macam yang ini. Okey, macam ni. Kita menjangkakan ke mana next. Dan sekarang dia dengan sama ada atas ataupun tidak, saya tak. Kita berdasarkan daripada keseluruhan gerakan semasa. Untuk sebatang candle, seriously susah dan itu akan memenatkan kita. Boleh Sarifah? Kalau boleh, kita buat keseluruhan. Kita melihat kepada structure, keseluruhan perjalanan. Okey. Kalau kita bawa kereta pun, kita tak tahu berapa biji kereta yang akan lalu, yang akan melintas.
pula. Fibo expansion. Expansion. Satu. Ya Allah. Mula. Ni. Tengok ada dua kaki kan. Ni satu kaki. Yang ini dua kaki. Okey. Dua kaki ni yang kita adjust. Kat mana? Yang ini adalah bahagian. Yang ini adalah Fibo expansion. Ni kita adjustkan kat mana. Yang kita lihat. So kita nampak bahagian-bahagian. Yang tadi gunakan Fibo retracement. Kita ada satu lagi kan, retracement. Yang tadi bahagian retrace. Dan bawah daripada 100, apa yang atas daripada 100, itu adalah bahagian extension dia. Boleh baru faham macam tu rupanya. Okey. Macam mana nak kenal support and resistance yang kuat, ada tak rule of thumb? Okey, kebiasaan dia macam ni kita buka balik mana Jap. Nak buka mana saya gunakan gunakan MT4. Kita gunakan MT4. Mana ni? Jap. Okey, delete jap. Okey, tadi apa? Support resistance. Alright, kita ambil satu pair yang senang. Alright. So, apa yang kita nampak? Benda yang paling basic. Bila cerita pasal support dan resistance ni, saya sesi menjawab soalan dulu. Apa tadi? Support resistance. Yang mana yang kita nak tahu kukuh, yang mana kita tak tahu lemah. Berapa yang tak berapa yang biasa-biasa. Okey, cara yang paling mudah yang kita buat adalah kita kena tahu support resistance tu bukannya dalam satu line, bukannya satu level. Dia adalah satu kawasan. Sebagai contoh, saya boleh lukiskan bahagian support yang saya nampak macam kukuh adalah di sini. Okey, satu kawasan ni. Satu kawasan ni sama sekali saya letakkan sebagai satu support. Kukuh tak kukuh, kita lihat kepada price tu. Apa price tu nak buat? Sama ada dia reject ataupun dia break. Okey, kita tak tahu sama ada benda tu boleh bertahan lama ataupun tidak. Tapi kebiasaan kawasan yang banyak level ataupun banyak kali dia test, kita boleh bagi tahu ataupun kita boleh kelaskan dia adalah support yang mungkin dikategorikan sebagai support yang kukuh. Banyak kali test, banyak kali diuji, mungkin kita boleh letakkan dia salah satu support yang kukuh. Okey, euro kat mana? Euro USD ada satu berkali-kali dia test kat kawasan tu. GJ ke bukan? Yang saya tunjukkan contoh. Ni CAT JPY. Okey, nampak ni. Berkali-kali dia test area sini. So, apa yang kita boleh simpulkan adalah sini adalah satu kawasan yang kukuh. Resisten yang kukuh ataupun resisten yang signifikan. Yang boleh kita ambil dia level ni, kalau contohnya harga sampai sini, kemungkinan besar untuk price tu melakukan rejection lebih tinggi berbanding dia melakukan breakout. Boleh? Ni salah satu contoh. Ada lagi tak? Sini pun ada satu support area. Tengok price tengah melakukan test di kawasan sini. Sama ada dia berjaya break ataupun dia melakukan rejection. Gunakan investing tu. Breakout sampai 2 kali investing tadi. Macam tu saya buat line je. Thank you very much. Faham dah Herman. Okay. Boleh So, dia tak ada istilah satu level, satu straight line. Saya suka identify kan satu kawasan. Kawasan mana yang diuji, ditest banyak kali, mungkin itu adalah kawasan yang signifikan. Okey? Kawasan signifikan. Saya kelaskan kepada kawasan signifikan ni adalah supaya apa? Contoh, kalau saya nak sell, daripada contoh ni, sekarang ni, kalau saya nak sell,
kat mana yang saya minat, yang saya suka adalah kawasan sini. Kalau saya nak buy, berdasarkan daripada structure yang kita tengok sekarang, kawasan ni adalah kawasan yang saya suka nak cari buy. Kalau nak sell, kat atas ni. Kawasan tengah-tengah ni, saya tak buat apa-apa. Okey, boleh jelas yang tu? Alright. So, kita teruskan perjalanan kita. Untuk hari ini, kita jeling-jeling sikit. Untuk hari ini, kita lihat ada beberapa pergerakan yang agak menarik hari ini. Hari ini hari Khamis. Hari Khamis banyak news yang keluar pada hari ini kebiasaannya. Dekat kalender memang bersepah-sepah news. Tapi hari ini ada cerita di Euro yang memberitahu ataupun mengeluarkan statement mengenai interest rate dia. Okey, kita nak lihat kepada statement Lagarde sekejap lagi pada pukul 8.30. Adakah dia menyokong pada statement ni ataupun dia menghuraikan dengan lebih dalam? Kita nak lihat apakah tone ataupun apakah uh, reaction kepada pasaran selepas ucapan dia. Semasa ucapan pun ada reaction dan apa yang market hadam daripada ucapan dia nanti. Okey, kalau kita lihat daripada pergerakan hari ini, Euro USD merupakan currency yang banyak kenaikan dia. Okey, Euro kukuh lah, Euro kukuh. Sekarang pada hari ini, daripada pagi tadi, masuk je UK punya Euro punya session pun, kita lihat maintain dan masing-masing menunggu ke arah apa? Ke arah 7.45 tadi dan 8.30 ni. Okey, so ini adalah waktu-waktu yang penting untuk Euro, sama ada dia nak apakah polisi baru dia, apakah mandat baru dia, adakah ada adjustment ataupun tidak. Okey, Euro USD merupakan currency yang paling kukuh pada hari ini dengan kenaikan 0.39%. Dan GBP USD, GBP merupakan currency yang lemah pada hari ini dan USD lebih kukuh berbanding dengan GBP. Okey, GBP USD ke bawah. USD JPY sama kuat, sama lemah. So dia neutral ke kanan sahaja. USD CAD pun sama. USD CHF sebab dia berjiran dengan Euro, so kemungkinan ada tempias daripada kekuatan Euro pada hari ini. So USD CHF mengalami kejatuhan 0.44%. AUD USD ke kanan, tak ke mana. NZD USD ke kanan. Euro GBP, Euro kukuh, GBP lemah. So, dua kali ganda pergerakan Euro naik, GBP lemah. So, kita nampak 0.85% merupakan currency yang paling apa kata, divergent orang kata divergent. Satu kukuh, satu lemah. So memang betul-betul cantik lah kalau kita padankan dua ni. Euro GBP. So 0.9% sekarang. Okay. Dan next adalah GBP JPY. JPY kukuh, GBP lemah. So kita nampaklah 0.54% kejatuhan untuk pair GBP. Untuk GBP JPY. Okey, ini keseluruhan buy currency, satu-satu currency. CHF dan Euro merupakan currency yang paling perform pada hari ini, diikuti dengan currency lain yang quiet, yang tak ada pergerakan. Okey, ini kita nak lihat pada pukul 9.30 ni tau. 9.30 ni kita nak tengok apakah Wall Street punya respon daripada cerita hari ini. Okey, kita lihat daripada situ. Pada pukul 9.30, pukul 9 kita dah akan nampak market bergetar-getar. Bergetar, dia naik tak tahu ke mana. Pukul 9.30 nanti baru kita dapat pergerakan untuk hari ini yang jelas ke mana. Adakah continuation ataupun berlaku U-turn. Okey? Pada pukul 9.30 waktu Wall Street open nanti. Nak request sebelum end webinar, agak-agak apa terjadi dengan USD dan gold pada minggu depan berdasarkan dengan market minggu ni? Amboi. Nak request sebelum berakhirnya webinar ni, agak-agak apa akan terjadi dengan USD dan gold pada minggu depan berdasarkan daripada market minggu ni. Berdasarkan okey, berdasarkan daripada cerita sekarang. Berdasarkan daripada cerita sekarang, kita nampak ada berlaku correction di beberapa currency-currency utama. Salah satunya kita boleh lihat kekuatan USD daripada hari Isnin sehinggalah hari Khamis ni USD perform, memang tapau semua. Okey? Tapau semua kecuali
hari ini euro membuat comeback sedikit disebabkan ada news euro. Market tertumpu kepada cerita pukul 7.45 dan 8.30 sekejap lagi. Alright. So apa yang saya nampak view dia adalah market tengah membuatkan correction, tengah membuat pembetulan harga sebab sebelum ni USD memang lemah. So setiap yang naik pasti akan turun apabila sampai waktunya. So kemungkinan minggu ni adalah waktunya. Waktu USD perform. Okay. Waktu USD lebih perform berbanding dengan currency-currency lain. Okay, berdasarkan gold, saya masih nampak dia dalam keadaan sideways. Kita ada buat lukis-lukis untuk gold. Siapa ni? Herman. Gold. Rasa saya ada conteng-conteng. Ni untuk gold, kalau kita lihat daripada view sekarang, gold adalah tengah dalam keadaan itulah tengah dalam keadaan tu. Tengah dalam keadaan senang cerita dia dalam keadaan sideways. Dia tak tahu kehidupan dia nak ke mana. Alright? Okay? Apa yang saya nampak dia dalam keadaan sideways, belum break ke atas, belum sampai ke support untuk kita buy lagi. Alright? Kalau kita lihat siapa ada ikut saya punya Facebook live minggu lepas. Saya ada cerita pasal Ray Dalio kan. Ray Dalio ada keluarkan statement weekend lepas. Weekend ni lah, weekend Sabtu Ahad yang lepas ni. Dia ada bagi tahu. Sekarang masanya untuk tekan buy gold. Dia kata sekarang bukan tekan buy gold tau. Dia kata sekarang untuk beli gold. Saya tak pasti sama ada beli physical gold ataupun beli gold ni, speculate gold. Kita trade gold. Okay, dia ada mention sekarang adalah masa waktu correction ni adalah masa untuk kita cari peluang buy gold. Okay, tu try baca type dia. Ray Dalio forecast to buy gold this week. Bukan this week lah, this time. Waktu bila? Sekarang dia kata waktu sekarang. Okay, sepanjang minggu ni kita tunggu. Kalau saya, kita sebagai trader tau. Bila kita sebut sebagai trader, kita mesti ada level. Level yang kita nak tengok. Kalau saya trade gold, saya nak tengok level ni satu dan level ni satu. Okay, 1800 dan 1878. Itu adalah level yang saya minat untuk cari buy gold. Okay, sebab structure gold, kalau kita zoom out lagi, structure dia tengah naik tau. Masih lagi tengah naik. Tengok daripada bawah. Memang dia tengah naik. So sekarang ni tengah membuat pembetulan harga. Tunggu dia jatuh sampai satu level, baru saya berminat untuk buy gold. Tengah dunia. Terima kasih banyak. Boleh buat triangle. Buat triangle. Satu, dua. Okey. Tapi kita lihatlah ke mana. Tapi kalau ikutkan daripada Ray Dalio punya, itu tengok Ray Dalio daripada sudut investing, dia melabur. Kita trader. Bila kita sebut pasal diri kita sebagai seorang trader, kita mesti cari level. Apakah level yang kita minat? Apakah level yang kita rasa suka untuk cari peluang untuk buy? Itulah kita gunakan technical analysis. That's why apabila kita sebut diri kita sebagai trader, mesti kita ada harga yang kita rasa murah untuk kita buy, ada harga yang kita rasa mahal untuk kita sell. Saya dah lost 80% duit lucky draw. Trade gold dan silver. Macam mana set stop loss 1 USD kat MT5. Dia tak guna pip. Gold dan silver dia memang gunakan sen dan juga dolar. Boleh tengok kira-kira dia. Okay. Boleh tengok kira-kira untuk gold dan juga silver. Dia tak kira pips. Dia kira berapa kita punya margin kali dengan contract size dan kira berapa sen pergerakan. Gold tadi stick putih saya sell. Tapi sekarang stick menaik. Saya lost USD. 60 ni macam mana? Tadi gold saya sell. Tapi sekarang harga dia naik. Saya rugi $60. Ni macam mana? Okey Uh, dia macam ni siapa ni nama dia? Sarifah Aminah.
Okey, dia macam ni. Kita sebelum kita tekan buy dan sell tu, saya selalu nasihatkan buat plan apa dekat mana kita punya exit, dekat mana kita punya target ataupun maximum profit yang kita jangkakan. Untuk kita buat analisis satu candle seriously susah. Kita nak jangkakan dia turun ke naik ke sebatang candle tu amat susah. Apa yang boleh saya buat tadi yang dah lukis ni. Yang ni yang dah lukis ni. Kalau saya nak buy, okey kat sini saya tak buat apa-apa kat tengah dunia. Tengah dunia saya tak berminat. Tolong jadi manusia yang kedekut gila nak mampus dalam trading. Faham? Sila jadi manusia yang kedekut. Dalam trading, tak apa, dimaafkan kedekut. Okey? Jadi manusia yang paling kedekut. Yang susah nak masuk market bila harga yang tak ada reference tengah-tengah dunia, tengah-tengah alam. Ni tengah-tengah alam ni. Saya tak tahu nak tekan buy ke sell kat tengah-tengah alam ni. Tapi saya tahu kalau saya dekat sini, saya akan buy. Kalau sampai sini, saya akan cek peluang buy. Okey? Itu harga yang saya minat. Itu trader. Tengah-tengah dunia, kita tak buat apa-apa. Biarlah dia nak buat apa. Biar market buat kerja dia. Jangan kita cuba buat kerja market. Betul tak ayat tu? Jangan buat kerja market. Biarkan market buat kerja dia, kita buat kerja kita. Kerja kita, trader, harga. Faham? Level. Dekat mana kita nak buy, dekat mana kita nak sell. Itu kerja kita. Cari level mana. Okay? Cari level mana. Sorry, potong lagi. Fibo nak tarik dari mana ke mana. Fibo retracement daripada swing high, swing low. Fibo expansion ataupun yang kat sini apa dipanggil? Fibo trend eh? Uh, trend based Fibo extension. Okay. Trend base tu kita boleh tarik daripada kaki. Kaki satu, kaki dua, kaki tiga. Bukan kaki satu ke kaki dua. Okay. Point satu, dua, tiga. Macam ni lah. X, Y, X. Ni macam ni saya tarik kan. X, Y, X. Satu kaki. Satu kaki, dua kaki. So itu tempat kita tarik. Okay? Boleh? Boleh eh? Tu dia. So apa tadi cerita dia? Ni lah. Untuk komoditi pula, kita nampak oil. Semalam ada buat acah-acah nak buat comeback tau. Oil. Macam dia nak naik. Tapi dia punya naik tak kekal lama. Dia jatuh semula. Oil kita ada conteng juga. Ni. Dia dah drop. Naik. Lepas tu dia bermain dekat area kawasan ni. Alright. Ni area yang dia nak main. So kita lihatlah. Sama ada price akan berjaya push naik balik ke atas ataupun dia bermain di bawah $37. Kekal bermain di bawah $37 tu yang kita nak lihat pada hari ini. Adakah game untuk oil? Ke mana dia pergi? Setakat ni dia maintain di bawah $40 lagi. $40 dan level tempat yang dia bermain sekarang adalah level penentuan. Decision level. Sama ada dia nak turun ke bawah ataupun dia nak naik ke atas. Kalau kat tengah-tengah dunia, kita tak tahu. Tapi sekarang dekat kawasan yang kita nak tengok. Adakah dia break ke atas ataupun break ke bawah. Okey, boleh eh? News. News ni news bercakap, bukan news release. Faham? News 8.30 ni adalah news bercakap. Kita tak tahu si lagat tu nak cakap apa. Kita tak tahu dia cakap apa. Dan yang paling penting adalah kita jangan react. Kita tunggu dulu, market dah lega, dah ada jawapan, dah tahu arah mana, barulah kita respon. Jangan react. Please jangan react terhadap apa pergerakan sekejap lagi. Okey, boleh? Jadi crude buy or sell selepas breakout. Ni. Sekarang dia tengah bermain dengan dekat sini eh. Kalau kita nak buy, contoh, kalau kita nak buy apa ni, oil ni, saya lebih suka kalau dia membuat structure breakout ke atas ni. Sekejap saya buang semua sekali ni. Remove. Remove. Okey. Kalau saya nak buy apabila dia naik ni kan.
naik, dia berjaya breakout. Dia breakout daripada kawasan high ni, tu saya berminat untuk cari peluang buy lah. Okay. Tetapi kalau dia breakout daripada low sini, saya akan lebih gembira untuk cari peluang sell. Okay, Din? Maksudnya oil tu untuk tendensi untuk ke bawah tu lebih berat berbanding ke atas. So sekarang ada 2 point untuk kita tunggu. Sebab dia betul-betul kat decision point. Yang ini naik, kemungkinan kita lebih cantik kalau kita cek peluang buy. Kalau ni dia breakout ke bawah ni, kita lebih cantik untuk kita cek peluang sell. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay, sekarang tengah press conference. Biarkan dia buat apa dia bercakap. Kita buat kerja kita. Okay, jom kita usah kejap. Kita punya trade idea. Yang ini adalah CAT JPY. Kita cari peluang di 1, 2 ataupun 3 dan kita nampak option ketiga kita yang trigger. Harga tu menaik, membuat rejection. Tengok yang ini breakout. Yang ini breakout. Yang ini reject. So, dekat kawasan reject ni lah yang kita cari peluang untuk buy. Okay, that's why price action amat-amat penting untuk kita lihat sebelum kita masuk tekan buy dan sell. Ada tak dia bagi signal untuk naik ataupun dia bagi signal untuk sambung turun. Yang ini option pertama dia bagi signal breakout. Yang ini dia bagi signal breakout dan yang ini dia bagi signal rejection. Okay, so kita cek peluang untuk buy. So kita ada satu position buy di CAT JPY. Next adalah berdaklah ni apa benda ni? Euro Kanada, apa benda lah berlaku ni? Kita cari peluang untuk sell di area sini dan harga naik. Okey, senang cerita, kita cari peluang untuk sell di sini dan harga tengah bermain di atas. Okey, so kita ada position di sini dan tengah dalam keadaan floating. Alright, kita tengok kita punya target kat mana kita nak buy. Okay, kat sell. C kat sini 1% dan kita punya resistance di atas. So tengok ngam-ngam dekat kawasan kita nak sell. So sini adalah kawasan yang kita cek peluang untuk sell. Okay, kita punya risk reward pun dah ada dekat kawasan ni. Ni Euro CAT kita. So kita ada 2 position tengah running sekarang. Mana tadi? Next, CAT Chef. CAT Chef. Okay, CAT Chef kita ada uh, kat mana kita punya buy. Okay, kat kawasan support sini. Okay, dia dah sampai tapi dia breakout ke kawasan next option, kita punya support ni. Okay, so kita tengah running dalam keadaan negatif. CAT Chef sekarang. Sebab kita plan untuk buy di sini. Okay, so kita letak kita punya long position. Saya punya long position hilang kat sini. Alah, kena tulis. Sekejap Stop loss bawah 3.61. 6860. 7021. 7021. 6860. Okey. So sini kita punya tempat kita nak entry tapi risk reward 1.73 je kena adjust balik. Okey, sebab risk reward tercantik tu. Kita ada a few support lagi tapi sekarang dia dah ada position lah. Ni CAT Chef kita cari plan nak buy di sini dan harga tengah dalam keadaan negatif sekarang. Okey, next Euro NZD kat atas tak sampai lagi, jauh lagi perjalanan. So dah ada 3. Dan yang ini adalah NZD JPY. Kita cari peluang buy di kawasan sini dan harga floating ke bawah. Betul-betul dia reject 1.618. Saya tak masuk apa-apa dekat 1.618 sebab saya tak nampak apa dia nak refer harga. Ke dia ambil kat sini punya tu support become apa benda tu. Resistance become support. Sekejap kita tengok. Betul ke? Okey, betul. Sini sekejap saya markingkan. Okey. Tu. Ni betul-betul dia reject dekat kawasan resistance become support dan dia melakukan
kenaikan. Saya tak ambil kat sini sebab saya tak nampak apa price dia nak refer. Rupanya betul-betul dia reject kepada 16.18 dan kawasan resistance become support. Alright, ni untuk NZD JPY. Ada 4 position tengah running. Last kali NZD CHF ada tak? NZD CHF di bawah sini. So tak sampai lagi ke kawasan yang kita nak. Kita tunggu price melakukan kejatuhan betul-betul di kawasan sini. Baru kita menarik. So kita dah ada 4 position yang dah running. Eurocat tadi nak buy ataupun sell. Eurocat. Eurocat. Ya ni. Eurocat kita check peluang untuk sell. Okay. Eurocat tu kita plan pada minggu ni untuk sell. Ini kawasan Fibo C. Okay. Kita kena cari sama ada dekat kawasan support resistance. Itu sistem yang kita buat. Sistem yang kita punya webinar ni, yang saya buat ni adalah kawasan yang kita nak sell mesti dia confluence. Confluence mesti dia sekali daripada Fibo dan juga support dan resistance. So dekat sinilah kawasan yang kita cek peluang untuk sell, stop loss atas. Okay, so kita tunggu, kita dah ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 position yang tengah running pada ketika ni. Dan kita tu adalah maksimum untuk setiap minggu. Maksimum 4. Okay, maksimum 4. Dan kita nak lihat jawapan dia pada hari esok nanti. Kita akan lihat apakah jawapan dia sama ada berjaya positif ataupun negatif. Boleh? Kalau C tu alihkan dekat higher high boleh ke? Higher high baru. Boleh. Ni korang yang lukis sendiri. C ni saya buat masa tu kat sini kan harga. Harga masa tu kat sini. So saya nampak sini adalah level 1. So dia kalau kita punya sistem kan tengok ni ada 2 box. Satu box kat sini bawah dan satu box lagi kat atas. Kebiasaannya kita akan ambil berdasarkan daripada support dan resistance. So kat sini kita punya C. C kita kat atas ni. Okay, C kita kat atas ni. Dan kita tunggulah price melakukan jatuh ke tak. Dia berjaya jatuh ke tak. Okay, berjaya turun ke tak berjaya. Apa pattern C? Tengok ada tak divergent sini dengan daripada puncak sini dengan puncak sini. Kita tengok ada tak divergent. Kalau ada divergent, dia memberi satu signal. Kita gunakan RSI yang paling senang RR Relative Strength Index. Okay, apa yang kita nampak sekarang ada divergent. Daripada sini, puncak sini. Daripada kita ambil satu keseluruhan kejap Dia bukan satu candle dia satu kawasan. Ambil satu kawasan sini. Nampak tak? Saya tukar color kejap Hitam. Tebalkan sikit. Okey. Tengok yang ni. Kita nampak dia tengah menaik. Tetapi di sini dia masih lagi belum berjaya untuk breakout. Yang ni. Kalau dia breakout daripada kawasan sini, kemungkinan besar ini punya breakout ataupun dia dah start untuk naik ke atas. Tapi setakat ni, kalau dia berjaya reject sini, ini adalah satu divergent. Okey, boleh? Kalau dia breakout situ, kalau dia gagal breakout situ, dia reject, ini adalah satu divergent. Alright? Boleh tak tarik sampai ke ujung sana? Sini. Boleh juga. Tengok sini pun sama juga. Dia gagal breakout dari sini. Okay. Dari sini pun dia gagal breakout. Ni divergent Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Sekarang betul-betul di kawasan penentu. Sama ada dia berjaya breakout. Kalau dia breakout ke atas, maksudnya divergent tu fail, gagal. Tapi kalau berdasarkan sekarang ni, dia tengah membentuk divergent. Saya place order buy baru trigger. Dah kena stop loss, rugi 20 sen. Korang buy apa ni? Oi, jangan main tikam. Ini betul-betul macam main tikam dah ni. Eurocat buy. Kita plan sell. Macam mana boleh buy?
Okey, boleh ya? Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita masuk kita punya topik? Ni kawasan tempat kita sell. Okey, jom. Boleh jom kita masuk kepada topik kita pada hari ini. Berapa slide kita ada? 26 slide. Mampus, banyak. Okey, jom kita masuk moving average dan MACD. JJ nak turun sampai mana? JJ jap JJ nak turun sampai mana? Kalau lah saya tahu JJ tu turun sampai mana, saya letak lot rumah, lot apa lagi ada? Lot tanah, semua aset yang ada kita letak. So, berdasarkan daripada probability sekarang, benda yang paling simple yang kita boleh buat adalah kita cari apa pasal slow ni? JJ. Oh, turun sampai mana? Tapi kan saya dah mention kan, JJ tak nampak dia punya sinar lagi untuk kita cari peluang buy. Sebab dia punya sentimen sekarang lebih negatif. Okey, sekarang kalau kita lihat untuk semasa, dia dekat tengah-tengah dunia tau. First level, siapa yang tengah sell GBP JPY adalah kita nak tengok level ni. Maksudnya, dia test low kepada minggu ni punya low. Itu yang pertama. Dan next adalah kita nak lihat low sini. Okay. Di mana kau ni? Ni. Next adalah low sini. Berjaya tak dia sampai ke low sini? Dan next last adalah low sini. Okay. Ni adalah a few low yang kita nak lihat. Berjaya tak dia breakout je ni pertama. Kalau berjaya, kemungkinan next sini. Okay. Kalau berjaya juga dia sampai sini, next kita lihat sini. Itu adalah tempat-tempat yang kemungkinan kita boleh lihat ke manakah GBP JPY itu akan pergi. Kena pakai bomo habis kemenyan dibakar kalau nak tahu GG ke mana. Okey, tu dia faham kita berdasarkan daripada sini target kita pertama sini. Sini yang paling dekat ni. Ni 13681 ada lagi 60 pip daripada harga semasa sampai sini. Okay, next bawah ni. Kalau dia berjaya break yang ini. Ni pertama. Target 1, target 2, target 3. Boleh. Boleh jom, 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 jom. Nak masuk moving average, kita go sekali imbas. Moving average adalah salah satu indikator yang mengikut trend. Dia ada indikator, dia ni indikator default yang memang sedia ada dalam kita punya MT4, dalam investing.com semua dah ada. Memang standard digunakan moving average. Dia ada indikator. Ia boleh dianggap sebagai trend line yang melengkung. Dia boleh sebagai trend line melengkung dan ingat function moving average, function asal dia adalah untuk kita melihat trend. Ni paling mudah. Cara mengira dia adalah nama pun moving average. Apabila kita membahagikan data yang kita ada, contohnya kita ada 5 data. Dan apabila kita ada 5 data, kita bahagikan. Yang ini dia bagi tunjukkan 3. 3 data kita bahagikan lah. 3 data, 1, 2, 3 dan kita bahagikan. So berapa purata kita dapat? Okay, ni. Dapat 3 3 candle kita tu. Dan moving average 5. Semakin besar moving average, semakin jauh daripada harga. Tu yang jelas lah. Yang perlu kita tahu. Semakin besar moving average tu, semakin jauh dia dengan harga. Sekarang kita lihat berapakah tempoh yang bagus untuk kita gunakan. Kita boleh take note yang apa yang si Abramis bagi. Untuk jangka masa pendek, kita boleh pakai 5 hingga 25. Untuk jangka masa suam-suam, sederhana, 26 hingga 49. Untuk yang panjang, kita boleh pakai 50 200, sampai 200. Saya suka gunakan 50, 100 dan 200. Okay? Itu antara yang favorite moving average yang saya gunakan.
Okey, apakah harga yang digunakan? Semua sekali dalam dekat dalam candlestick tu ada open, high, low, close. Semua level kita boleh gunakan tapi standard punya kita pakai close price. Selalu orang kritik moving average ni. Sebab apa dia kritik? Sebab dia bagi tahu, dia buat kiraan daripada yang simple simple moving average, dia buat kiraan pukul rata. Contohnya ada dalam kelas ada 10 orang. So dia bahagikan ni lah. 10 orang punya ketinggian dia bahagikan kepada 10. Tak ada tekankan siapa-siapa. Semua sekali dia bahagi sama rata. Jenis-jenis moving average, kita ada exponent, ada simple, ada triangular dan ada variable punya moving average. Okey, tapi dalam MT4 kita ada apa? Simple, ada exponential, ada smooth dan juga satu lagi apa? Weighted. Weighted punya moving average. So, kita ikut kita nak guna yang mana. Okay, secara teori, secara yang mudah, simple tu, dia memberi confirmation lebih lambat berbanding dengan exponential. Sebab exponential dia menekankan kepada harga terkini, harga latest. Okay, dan weighted punya price pula, dia menekankan lagi kepada harga terkini, harga yang latest. Dia menekankan kepada harga yang latest lebih-lebih. Okay, dan next adalah smooth. Smooth ni dia paling lambat sebab dia tak nak ada curve-curve. Curve-curve liku-liku tajam dekat kita punya moving average tu. So dia punya pembentuk dia lebih smooth, lebih lambat berbanding dengan tiga-tiga yang tadi. Okay, cara penggunaan moving average. Yang pertama adalah kita melihat trend. Apabila harga berada di bawah moving average, trend dia adalah menurun. Dan apabila dia cross, kemungkinan dia bertukar trend. Okay. Yang ini adalah bearish pula. Apabila harga berada di atas moving average, trend dia menaik. Apabila candle ataupun price cross daripada moving average, kemungkinan trend start bertukar trend. Trend dia ke bawah. Okay, next adalah penggunaan dia kepada dua moving average. Penggunaan dua moving average macam mana? Cross antara dua moving average, kita boleh lihat sebagai satu signal. Macam ni kalau kita tak, kita buy dekat awal ni. Tapi apabila dia cross antara dua moving average, kemungkinan baru kita boleh start buy. Yang ini sama juga, bearish crossover apabila price naik dan dia cross ke moving average, dia cross, kemungkinan trend tu bertukar. Ini triple crossover. Triple pun sama juga function dia. Dia mesti ikut urutan antara yang panjang, sederhana dan pendek. Apabila dia dah beratur, ni yang hitam tu, mana saya punya mouse lah. Ni. Merah pendek. Ini hitam sederhana. Yang biru ni paling panjang. So dia dah berturut macam ni baru kita check peluang untuk buy. Ni bearish triple crossover. Dan Abramis ada buat satu indikator yang menggunakan a few apa benda nama dia? A few moving average. Untuk melihat waktu bila market tengah bercampur-campur sideways dan waktu bila market tengah start trending. Tu benda-benda yang dia lihat. Kita boleh pakai. Ni moving average rebound. Dia ada dalam SM. SM punya dekat account manager ada ni. Boleh minta dengan account manager untuk dapatkan indikator ni. Ni. Ketika market tengah mendata, moving average tak perform. Sebab apa? Moving average adalah indikator yang digunakan ketika market dalam keadaan trending. So, dan keadaan sideways memang dia rosak binasa. Dia tak perform. Okay, next adalah menggunakan moving average convergent and divergent, MACD. MACD merupakan salah satu indikator yang boleh dikategorikan sebagai indikator power matematiknya. Okay, power matematiknya. Sebab dia hasil tolak antara dua moving average, EMA 12 dan juga EMA 26. So apabila hasil tolak dapat, kita dapatlah macam ni, cross kosong. Okay, so dapatlah moving average MACD ni. Ni MACD. Nilai MACD adalah hasil tolak daripada dua indikator ni. Dan yang satu lagi adalah yang warna merah tu. Warna merah tu adalah hasil daripada kita averagekan data MACD. So dapatlah signal ni. 9. Maksudnya 9 data MACD ni dipuratakan. Okey, cara penggunaan MACD untuk entry paling mudah adalah penggunaan cross line kepada kosong.
MACD cross kosong, kalau dia cross naik ke atas, maksudnya kita cari peluang untuk buy. Kalau dia cross ke bawah, kita boleh cari peluang untuk sell. Ni. Dia cross ke bawah, kita boleh cari peluang untuk sell. Itu yang mudah. Dan yang kedua adalah penggunaan MACD dan juga signal line. Untuk entry cepat sikit, kita mungkin boleh gunakan cara ni. Kalau tak, kita tunggu kosong kat sini baru kita cari buy. Tetapi apabila dia dah start cross kat bawah sini, kita boleh cari peluang untuk buy awal sikit. Ni penggunaan MACD. Penggunaan signal dia. Okey, histogram MACD ni sama juga. Ni adalah histogram yang ada di dalam investing.com. Dalam investing ataupun dekat trading view, kita boleh pakai yang MACD punya histogram. MACD punya histogram adalah hasil tolak daripada MACD dan juga signal line ni. So dapatlah dia punya ni, bukit-bukit histogram ni. Okey, tu cara dia dengan dia punya line ni. So dapatlah bukit-bukit ni. Yang ada dekat dalam chart MT4 kita, itu adalah yang warna hijau yang ni. Boleh? Boleh faham? Tu antara penggunaan MACD. Simple. Okey. Tempat mana kita cari peluang untuk buy dan sell kalau kita gunakan investing.com, apabila kita nampak bukit dia dah start menurun, kita boleh cari peluang untuk sell. Kalau dia dah start menaik ke situ, kita boleh cari peluang untuk buy. Okey, ada apa-apa soalan? Ambil kau laju. Boleh? Ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, saya recap yang benda soalan tu. Boleh, tanya soalan. Apa beza dengan RSI? RSI dia ada penggunaan dia sendiri. Kebiasaan dia kepada indeks punya structure, tapi kita boleh gunakan. RSI dia bergantung kepada pergerakan candlestick. Perbezaan antara candlestick. Yang MACD ni adalah perbezaan antara moving average. Data-data moving average tu yang digunakan. MACD histogram dengan RSI. Okey, kita boleh tengok contoh. Sekejap mana chart. Okey, yang ni Alright. Kita boleh contoh dekat ni kena dengan kita punya. Okey ni MACD. Nampak tak ada histogram tu? Nampak tak? Histogram tu adalah yang tadi tu. Yang dia bagi tahu pasal histogram yang warna sekejap saya tukar color. Saya tukar color. Slide. Color merah. Okey. Dapat ni sama dengan slide. Ni dia guna hitam kan. So kita buat color hitam juga. So sama dengan slide. Histogram color hitam. Boleh. Yang hijau ni adalah MACD, hasil tolak moving average atas tu. Yang hitam ni adalah hasil tolak antara hijau dengan merah. So dapatlah tu. Saya confuse sebab webinar yang lepas MACD gunakan untuk divergent. Jangan confuse. Nama MACD tu, nama MACD tu adalah moving average, convergent and divergent. Okey. Yang ni saya buang kalau betul-betul nak gunakan MACD semata-mata, histogram. Okey, kejap saya buang ni, saya tutup yang ni. Okey. Ni dah jadi macam MACD dalam MT4, MT5. Okey, apabila kita sebut MACD adalah moving average, convergent and divergent. Itu adalah kita nak memberitahu apabila kita nak menggunakan method divergent. Okey? Contoh kita nak gunakan method divergent. Di sini kita nampak, ini macam ada divergent lah. Dan tengok harga menaik di kawasan ni. Harga semakin menaik. Tetapi di moving average, kita tak nampak pun harga tu. Indikator kita tak nampak harga tu tengah menaik. Okey, ada sama level.
So kita nampak, ini ada divergent lah. Harga naik tapi kat moving average, dekat indicator tak naik. So itu yang pertama. Sama tak? Sama je. Ini tambahan. Yang tadi tu yang dekat slide yang sekarang ni, itu adalah tambahan macam mana kita nak entry kalau kita menggunakan moving MACD bahagian basic. Yang basic. Yang ini menggunakan divergent. Boleh? Faham? MACD ni kita boleh entry berdasarkan kita lihat kepada indikator tu semata-mata. Ataupun yang mendalam dia, kita boleh gunakan divergent tu sekali. Tengok lagi yang ni. Ni pun ada nampak divergent. Harga naik. Tapi di MACD ni, di indikator ni menurun. So benda tu tak selari. Apabila tak selari, kemungkinan bukan kemungkinan, itu adalah divergent. Boleh? Ada apa-apa soalan setakat ni? Maksud saya MACD boleh gunakan cari divergent ke? Boleh. Macam tu boleh juga. Punya okey. Warna kepada bentuk-bentuk line putus-putus. Line with break. Kejap, kejap. Line. Asal dia tak putus-putus? Ke putus saya tak nampak? Ni warna merah ni. Warna merah ni adalah signal. MACD kita tengok ni lah. Dah. Ni kita tengok. MACD. Dah. Puas hati ni. Ni putus-putus. Warna merah tu putus-putus. Signal. Yang warna kelabu tu adalah MACD. Okey? Yang merah tu putus-putus tu adalah signal line. Okey, boleh? William. So sama dia punya konsep. Kita boleh main adjust dekat investing tadi. Dekat investing tu complete dah. Semua sekali apa yang kita nak, kita boleh adjust. MACD change to histogram, not use line anymore. MACD change to histogram, not use line anymore. MACD, okey macam ni. Okey, saya faham. Macam ni okey, apa yang disampaikan oleh William, tadi kita tukar. Macam ni saya tukarkan reset, saya resetkan balik default. Reset setting, okey. Ini adalah dekat dalam investing. Okey, dalam investing, dia tunjukkan yang warna biru adalah hasil tolak EMA 12 dan 26. Okey, dapat yang warna biru. Yang warna merah adalah purata daripada line biru. Data-data point 1, 2, 3, 9 data daripada line biru. Faham? Dapatlah warna merah. Okey, hasil tolak antara biru dan merah dapat yang histogram ni. Setakat ni jelas tak?